Baik, biasanya pelajar yang pilih tutor yang mana, yang siapa yang mereka nak kejar, betul? Jadi bagaimana dengan sebagai home tutor? Adakah kita pilih siapa yang kita nak ajar? Jadi dalam video ini kita akan menyatakan 5 sebab mengapa seorang tutor nak pilih murid mereka. Dan selepas itu kita akan bincang tentang 5 sebab ini. Mari kita bermula. Jadi sebab yang pertama seorang tutor nak pilih murid mereka kerana mereka mempunyai personality yang berbeza atau kita panggil personality clash. Jadi apa yang tutor itu nak buat dalam situasi seperti ini? Adakah dia pilih untuk kerja dengan murid itu atau tidak? Keputusan itu perlu dibuat oleh setiap tutor, tetapi mungkin kita boleh fikir, jika tutor itu boleh handle student yang susah untuk berkomunikasi dengan dia, bukankah ini akan membuat tutor itu seorang communicator yang lebih berkesan? Dan boleh fikir tentang duit juga. Kerana jika tutor itu boleh kerja dengan semua murid, bukan sahaja murid yang dia senang untuk kerja, bukankah tutor itu boleh buat lebih duit? Mari kita tengok poin yang kedua. Seorang tutor nak pilih pelajar yang mereka nak ajar. Sebab yang kedua ini adalah kerana mereka kadang-kala tengok seorang murid susah diajar kerana dia tidak dengar dengan baik, dia nakal atau malas. Jadi mungkin seorang guru, tutor tak mau kerja dengan dia. Bagaimana dengan sebab ini? Mari kita bincang. Mungkin seorang tutor boleh sedar bahawa murid itu tak boleh kerja dalam group environment kerana secara berkumpulan dia tak boleh fokus. Oleh kerana itu dia perlu one to one. Jadi dia memang memerlukan seorang tutor untuk membantunya. Jadi jika tutor itu boleh membantu pelajar itu, boleh fikir memang murid itu dan ibu bapanya akan sangat menghargainya, dan ini akan meningkatkan kemahiran mengajar untuk tutor tersebut. Jadi boleh fikir tentang hal ini. Poin yang ketiga adalah lokasi. Mungkin terlalu jauh. Memang sangat senang untuk bekerja atau ajar murid yang duduk dekat rumah kita kan. Tetapi jika mereka tinggal di tempat yang jauh, mungkin kita enggan mengajar mereka kerana mungkin perlu pergi ke sana sangat jauh. Kita perlu fikir tentang minyak, tol, mungkin traffic jam dan sebagainya. Jadi mungkin satu cadangan adalah mungkin boleh fikir untuk tambahkan kos ini dalam kadar bayaran yang diberikan, yang ditetapkan untuk murid tersebut. Poin yang keempat adalah kerana timing. Mungkin satu slot sudah ada student dan student baru ini mereka mau slot yang sama. Jadi bagaimana dengan tutor itu? Adakah dia boleh cari? Mungkin boleh cari jalan yang lain. Mungkin ada slot yang lain, ada alternatif yang lain. Mungkin tutor itu boleh buka slot lebih awal pagi atau lebih lewat malam. Mungkin boleh fit slot. Mungkin ada masa pada hujung minggu. Kerana saya pun ada pengalaman di mana saya ada satu jadual, satu timetable, dan semua murid slot yang untuk setiap hari ada di situ, dan ada satu murid yang baru, dia nak slot dalam jadual itu. Apabila saya tengok jadual, memang dengan teliti memang ada satu slot yang available. Jadi mungkin tutor itu perlu membuat ubah suaian. Mungkin dia perlu tukar sikit dia punya slot, atau mungkin dia boleh meminta ibu bapanya untuk buat sikit adjustment supaya boleh
dapat satu slot yang boleh diajar. Jadi poinnya ialah cuba cari cara lain untuk atau buka jalan supaya boleh ajar murid itu. Poin yang kelima, seorang tutor mau pilih siapa yang mereka nak ajar adalah kerana murid itu tak boleh terima syarat yang diberikan untuk tutor itu. Jadi jika anda sebagai tutor nak tahu lebih tentang bagaimana menetapkan syarat untuk melakukan business tuition ini, saya ada satu video yang saya akan letak di description box di bawah. Jadi jika student itu tidak setuju dengan syarat-syarat kita, bagaimana? Adakah kita perlu berkompromi? Jadi ini adalah satu keputusan setiap tutor perlu buat, tetapi ada beberapa pertimbangan yang mereka boleh buat mengenai itu untuk berkompromi atau tidak. 5 soalan yang kita boleh tanya adalah, adakah syarat kita munasabah atau tidak? Yang kedua, adakah kita memang perlu kerja itu? Soalan yang ketiga adalah, boleh saya menetapkan jadual yang lebih fleksibel supaya saya boleh memberi atau memuaskan keperluan pelajar saya? Poin yang keempat, soalan keempat adalah, jika saya berkompromi, adakah ini akan membuat business tuition saya memang akan terus untung pada jangka masa yang panjang? Yang kelima, atau soalan yang kelima adalah, bolehkah saya bayar semua bil sewa ke, untuk telefon, untuk petrol dan sebagainya setiap bulan jika saya berkompromi? Jadi harap 5 soalan ini akan membantu anda sebagai tutor untuk memastikan bahawa bolehkah kita berkompromi atau tidak. Jadi harap kamu suka video ini. Sila subscribe, sila like, dan jumpa lagi pada masa yang akan datang.